Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat insya-Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, demi malaikat yang mendahului dengan kencang, demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Surah An-Nazi'at bermula dengan qasam, yakni sumpah, demi. Kalau dalam ilmu tafsir menyebut mengapa Allah SWT memulakan sesetengah surah dengan sumpah, ada dua sebab. Yang pertama, nak menunjukkan betapa perkara yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang penting. Dan yang kedua, kerana ingin menarik perhatian bahawa selepas daripada sumpah ini ada perkara yang penting yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Kan, macam orang yang bersungguh-sungguh nak mempertahankan kenyataannya dengan sesuatu perkara, dia bersumpah. Sumpah demi Allah begitu, sumpah demi Allah ini, itu manusia. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah-surah dengan sumpah, nak menegaskan bahawa perkara yang disumpahkan oleh Allah SWT itu adalah perkara yang penting, dan selepas itu ada mesej yang penting yang nak disampaikan kepada kita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, marilah kita sama-sama mendengar apakah perkara penting yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Allah SWT menceritakan tentang dua keadaan manusia yang apabila disapa oleh malaikat maut. Ada dua jenis malaikat yang datang, dua cara malaikat menyambut nyawa manusia. Gharqa, yang pertama dengan keras, dan yang kedua nashta, dengan lembut. Yang keras kita nak sebut pun bunyi keras. Gharqa, huruf ghain dengan qaf. Gharqa, keras. Gambaran malaikat yang kasar dengan manusia yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang setengah tafsir sebut malaikat tersebut tenggelam dalam manusia, kemudian dia keluar mencabut nyawa manusia daripada dalam. Begitu keras sekali. Dan ada malaikat yang menyambut, yang mencabut nyawa manusia yang soleh, manusia yang beriman dengan lembut, dengan nashta. Seumpama merungkai tali dengan mudah.
layanan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan orang yang soleh. Kemudian dalam ayat yang ketiga dan keempat, was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa. Malaikat segera turun dari langit untuk mencabut nyawa manusia, kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan roh, mempersembahkan roh tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh orang yang beriman, malaikat akan simpan di aliyyin, dekat dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Roh orang-orang kafir, orang yang engkar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disimpan di sijin, di bawah bumi yang ketujuh. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Amin. Hadirin jemaah yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam segmen yang kedua surah ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan perkara penting yang nak khabar kepada kita selepas 5 ayat sumpah tadi. Ayat demi tadi. Maka dalam perenggan baru Allah SWT ubah ritma ayat tersebut, bentuk ayat tersebut berubah daripada wa tadi kepada ayat yang lain, yang mana Allah Subhanahu taala menyebutkan kepada kita dalam ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah tasba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari itu ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baharu. Allah SWT mengkhabarkan kepada kita peristiwa yang bakal berlaku. Bakal berlaku kepada bumi ini. Ia akan menerima goncangan. Perkara yang pasti berlaku. Goncangan pertama, bumi akan hancur sehancur-hancurnya. Goncangan pertama ini, tiupan yang pertama ini akan disusuli oleh tiupan yang kedua. Ia akan membangkitkan isi-isi bumi yang telah lama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun terbenam di dalam bumi. Mayat-mayat akan dikeluarkan daripada perut bumi untuk dihisap amalan-amalan mereka, amalan-amalan kita semua. Dan semua bersedia untuk menempuhi alam yang baru, iaitu alam akhirat. Sejauh manakah persediaan kita untuk berhadapan dengan alam tersebut? Apabila berlaku perkara yang demikian, hati manusia yang engkar akan rasa takut dan tunduk. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Dulu kat dunia mereka tak percaya, baru sedar rupa-rupanya benar apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya benar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Rupanya benar berita tentang hari kiamat. Rupanya benar berita tentang syurga dan neraka. Rupanya benar berita-berita tentang alam akhirat. Maka manusia akan tunduk, manusia akan insaf dan mengenangkan alangkah baiknya kalau dia duduk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala seorang yang beriman dan beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersoalkan mereka. Mereka mempersoal, tanya macam ayat yang ke-10 dan 11 tadi. Betul ke mati akan hidup semula? Betul ke bila tulang belulang yang dah hancur akan hidup kembali seperti mana sedia ada maka ketika mereka di dunia dahulu?
qalu tilka idan qarratun khasirah. Kalau macam tu, ini adalah suatu yang merugikan. Manusia-manusia yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menyesal. Kerana apa? Kerana mati itu pasti, kubur itu pasti, kiamat itu pasti, hidup semula itu pun juga adalah pasti. Lantas, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT, apakah persiapan kita untuk berhadapan dengan semua ini? Macam lepas COVID-19 baru ni, semua boleh balik kampung. Kan yang dah lama 3 bulan tak balik kampung, nak balik kampung. Kita nak balik kampung, kita buat persiapan. Bawa baju, bawa bekal dan sebagainya. Kita bersiap kerana kita nak melalui satu perjalanan balik kampung. Dan kita sebenarnya ada satu perjalanan yang sangat jauh yang pasti akan kita lalui. Sudahkah kita sama-sama membuat persiapan untuk menuju perjalanan tersebut? Allah SWT datang ke ayat-ayat seumpama ini supaya kita bersiap sedia. Dalam kehidupan yang sementara ini, sebenarnya tidak apa yang kita perlu kejarkan sangat. Kan? Ambil seadanya, tunaikan amanah Allah SWT sebaiknya, tunaikan tuntutan-tuntutan iman, tuntutan-tuntutan yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ianya menjadi satu bekalan yang sangat berguna kepada kita. Persiapkanlah bekalan sebaik mungkin, ilmu, iman dan amal. Seperti mana yang saya sebut tadi dalam tazkirah, kan? Dengan ilmu, Allah SWT akan membuka hati kita, akan meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Dan nak membuktikan iman itu, kita mempertingkatkan amal kita, tanda kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.